Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 5 hingga 11 Mei 2022. Tentera upahan Israel berjuang untuk Ukraine menentang Rusia. Saudi melanggar genjatan senjata 5,000 kali dalam 1 bulan. Respon Hamas terhadap ancaman rejim Zionis, kami tidak gentar. Amerika Syarikat mengorbankan Ukraine untuk mengawal Eropah. Moskow menyatakan bahawa tentera upahan Israel telah berjuang bersama tentera Ukraine untuk menentang tentera Rusia sejak konflik beberapa bulan lalu. Maria Zakharova, jurucakap Kementerian Luar Rusia, memberitahu Radio Sputnik dalam satu wawancara pada hari Rabu bahawa militan Israel telah aktif di lapangan bersama regimen Azov paling kanan yang telah beroperasi di bawah pemerintah tentera Ukraine sejak 2014. Tentera upahan Israel secara praktikalnya berganding bahu dengan militan Azov di Ukraine. Azov menjadi terkenal pada 2014 apabila aktivis sayap kanannya mengangkat senjata untuk memerangi pemisah pro-Rusia di wilayah Donbas, timur Ukraine. Anggotanya kini menjadi sebahagian daripada tentera Ukraine di bandar pelabuhan Mariupol, bersembunyi di dalam kilang keluli Azovstal, menentang tentera Rusia yang melancarkan serangan besar pada hari Selasa. Rusia melihat ahli Azov sebagai fasis dan Nazi. Pada 1 Mei, Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov berkata, Adolf Hitler mempunyai darah Yahudi. Itu menyemarakkan lagi api peperangan yang sudah membara. Diplomat terkemuka Rusia bercakap kepada saluran Mediaset Read 4 Itali, kata Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky, mengemukakan hujah tentang jenis nazisme yang boleh mereka miliki jika dia sendiri adalah Yahudi. Sumber tentera pada hari Khamis memberitahu agensi berita Sabah bahawa Pakatan yang diketuai Arab Saudi telah melanggar genjatan senjata sebanyak 5,365 kali dalam sebulan sejak genjatan senjata sementara itu diwujudkan. Menurut sumber itu, pelanggaran genjatan senjata tersebut adalah melalui operasi serangan, percubaan penyusupan, serangan udara, serangan jet pejuang, penerbangan pengintipan, tembakan peluru berpandu dan serangan artileri serta tembakan dengan pelbagai jenis senjata. Sumber itu berkata bahawa gabungan Saudi terus melakukan rampasan dan pengepungan, menghalang kapal daripada membawa produk hasil minyak dan menghalang penerbangan ke lapangan terbang Sana'a. Wakil khas PBB Hans Granberg baru-baru ini mengumumkan genjatan senjata selama 2 bulan di Yaman bermula pada 1 April. Ketua Biro Politik Gerakan Kebangkitan Islam Palestin Hamas di Gaza memberi reaksi keras terhadap ancaman rejim haram Zionis untuk membunuhnya. Media Zionis mengancam Yahya Sinwar, Ketua Biro Politik Hamas di Gaza, setelah ucapannya baru-baru ini. Pusat Informasi Palestin pada hari Sabtu melaporkan Yahya Sinwar memberi respon terhadap ancaman Zionis dengan mengatakan, hidup kami berjalan seperti biasa dan kami tidak gentar kepada siapapun. Seorang anggota Biro Politik Hamas, Izzat Ar-Rashq, juga memberi reaksi terhadap ancaman ganas rejim Zionis terhadap Sinwar dengan menegaskan ancaman Zionis untuk membunuh Sinwar dan pemimpin kanan Hamas lainnya tidak akan pernah membuat kami gentar. Sebelum itu, sebuah media rejim haram Zionis telah menulis dalam laporannya, Yahya Sinwar adalah ancaman nyata bagi masa depan Israel dan rejim ini harus membunuh Sinwar secepat yang mungkin. China menganggap Amerika Syarikat hanya berharap untuk mencurah minyak ke dalam api
dan menghalang rundingan antara Rusia dan Ukraine bagi mengawal Eropah dan melemahkan Rusia. Sejak krisis Rusia-Ukraine, China telah berpegang kepada piagam PBB dan prinsip keselamatan yang tidak boleh dipisahkan, berusaha untuk menggalakkan keamanan dan rundingan serta mengambil bahagian secara aktif dalam bantuan kemanusiaan tanpa mengira dan mencari keuntungan peribadi, kata Timbalan Menteri Luar China Liu Cheng dalam panel pemikir pada hari Jumaat. Tetapi beberapa kuasa besar tidak menggalakkan rundingan damai, malah mengancam untuk menggunakan krisis Ukraine untuk melemahkan Rusia, tambahnya menurut Global Times. Apa yang mereka ambil berat bukanlah rundingan damai mahupun keselamatan rakyat Ukraine. Mereka menganggap Ukraine sebagai bahan pakai buang untuk menjatuhkan Rusia dan menggunakan kehidupan orang Ukraine untuk memenuhi cita-cita kuasa besar mereka dan mencapai matlamat geostrategik mereka sendiri, kata Timbalan Menteri Luar China itu. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.